Baik, selamat sejahtera semua murid. Anda bersama saya kembali, Cikgu Syah, untuk sesi yang kedua bagi penulisan bahagian C, iaitu membina ulasan. Okey, kalau berpandukan video yang minggu lepas ataupun video pada siri pertama, kita telah membincangkan tentang penanda wacana yang perlu ada pada bahagian C. Bagi murid yang belum lagi melihat video yang pertama, anda digalakkan untuk melihat video yang pertama bagi memastikan anda mengikut langkah demi langkah bagi menjawab soalan pada bahagian C. Baik semua, pada hari ini saya akan memberikan penerangan tentang beberapa aspek ataupun beberapa perkara yang perlu ada dan yang penting, perkara yang tidak boleh anda lakukan ketika menjawab soalan pada bahagian C. Baik, pada minggu lepas, saya telah memberikan ataupun memperkenalkan 5 penanda wacana yang perlu anda patuhi ataupun yang perlu anda gunakan berserta dengan kata bantu atau kata tugas. Pada kali ini, saya akan memberikan beberapa lagi tips ataupun beberapa perkara yang perlu anda titik beratkan. Okey semua. Selain penanda wacana, pada bahagian C anda perlu pastikan yang pertama mestilah mempunyai 5 nilai. 5 nilai atau pengajaran atau amalan baik. Semua ini berpandukan kepada soalan yang akan ditanya. Okey, yang pertama, pastikan ada 5 nilai ataupun 5 pengajaran ataupun 5 amalan baik. 5 nilai ini adalah untuk murid yang bersekolah di sekolah kebangsaan. Bagi murid yang bersekolah di sekolah SJK, iaitu sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun Tamil, anda cuma perlu memberikan 4 nilai saja. Di sini saya ingin ingatkan, berikan cuma 5 nilai sahaja. Anda tidak digalakkan untuk memberi lebih daripada 5 nilai ataupun kurang daripada 5 nilai bagi murid sekolah kebangsaan. Manakala untuk murid sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, cuma berikan 4 nilai sahaja. Okey murid, jelas? Saya harap penerangan saya itu jelas. Seterusnya yang kedua, apa yang perlu ada adalah huraian. Baik, huraian yang perlu ada pada bahagian C hendaklah berpandukan petikan. Okey, mestilah berpandukan petikan. Apakah yang dimaksudkan berpandukan petikan? Itu saya akan terangkan pada video kita yang seterusnya. Okey. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, pastikan tiada kesalahan ejaan tanda baca atau tata bahasa. Ini kerana apabila anda melakukan kesalahan daripada aspek yang saya nyatakan di sini, iaitu sama ada daripada ejaan ataupun tanda baca, kemungkinan untuk anda dipotong markah adalah tinggi bagi soalan pada bahagian C. Jadi sedikit kecuaian mungkin menyebabkan anda tidak dapat memperoleh markah penuh ataupun markah cemerlang. Baik. Seterusnya, selain daripada tiada kesalahan tanda baca, anda kena pastikan. Okey, pastikan jawapan anda ditulis dalam satu perenggan. Ditulis dalam satu perenggan. Mesti ditulis dalam satu perenggan. Anda tidak boleh menulis nilai dalam bentuk nombor. Okey, tak boleh menulis dalam bentuk nombor. Contohnya nombor 1 nilai dia apa, nombor 2 nilainya apa, tak dibenarkan. Ataupun tidak
akan mendapat markah yang diingini. Seterusnya, selain daripada menulis dalam bentuk perenggan, okey, pada bahagian C juga tidak digalakkan untuk menggunakan benda yang tersirat ataupun huraian yang tersirat. Apakah yang dimaksudkan dengan huraian yang tersirat? Okey, huraian itu akan saya terangkan pada video kita yang seterusnya, di mana cara-cara untuk mencari nilai murni dan juga bagaimana cara untuk menulis ulasan. Baik, untuk video kali ini saya akan mengulang sedikit video kita pada hari ini, iaitu yang pertama, pada bahagian C, pastikan anda menulis 5 nilai murni ataupun 5 pengajaran daripada petikan bagi murid sekolah kebangsaan. Bagi murid SJK, hanya 4 nilai sahaja. Yang kedua, pastikan setiap nilai itu ditulis huraian. Yang ketiga, jangan melakukan kesalahan dari segi aspek ejaan, tanda baca dan sebagainya. Yang keempat, pastikan jawapan anda itu ditulis dalam bentuk perenggan. Saya berharap video saya pada kali ini dapat difahami oleh anda semua. Dan untuk sesi yang ketiga nanti, kita akan berbincang bagaimanakah untuk mencari nilai pada bahagian C. Baik, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.